Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Baiklah, pada hari ini, saya Su Amira Sefia binti Sulaiman bersama Intan Syahira binti Muhammad dan Nur Fakria binti Jahari akan melaksanakan tugasan 3 pembentangan berkumpulan bahan bantu mengajar BBM Bahasa Melayu bagi kerja kursus BMMB 3073 pengajaran kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dan kami dedikasikan tugasan ini kepada pensyarah akademik kita iaitu Puan Haja Marina binti Malik. Baiklah, pertama sekali kita akan lihat maklumat dan panduan bahan bantu mengajar yang telah kumpulan kami cipta. Bahan bantu mengajar ini dibuat untuk tahap 1, tahun 2, dan bahan bantu mengajar ini dibuat berpandukan standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungannya adalah 2/3, membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran yang telah kami pilih adalah 2/3/2, membaca dan mempersembahkan karya sastra dan bukan sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai iaitu pantun. Dan tema yang telah kami pilih adalah berbudi bahasa. Bahan bantu mengajar yang telah kami cipta ini merupakan PowerPoint interaktif. Oleh itu, terdapat beberapa panduan untuk menggunakan bahan bantu mengajar ini. Yang pertama, klik kotak arahan atau tajuk untuk beralih ke paparan atau halaman seterusnya. Yang kedua, bahan bantu mengajar ini digunakan untuk langkah 1, latihan dan rumusan pembelajaran. Yang ketiga, boleh digunakan untuk pengajaran aspek seni bahasa, iaitu pengenalan pantun, jenis-jenis dan bentuk-bentuk pantun serta cara membina pantun. Yang keempat, tujuan utama bahan bantu mengajar adalah untuk meningkatkan kemahiran membaca murid-murid. Dan tema bahan bantu mengajar boleh diubah mengikut kesesuaian. Kemahiran menulis juga dapat ditingkatkan ketika murid-murid membina pantun pembayang dan maksud mengikut kaedah yang diberikan. Dan bahan bantu mengajar ini juga dapat meningkatkan kemahiran mendengar murid semasa mendengar cara membaca pantun mengikut panduan. Guru juga boleh membuang mana-mana bahagian yang tidak diperlukan ataupun yang tidak sesuai dengan tahap murid. Ayo kita belajar membaca pantun. Baiklah, berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam bahan bantu mengajar kami. Guru boleh mengklik kotak di bawah untuk ke halaman yang diinginkan dan sebaiknya diklik mengikut urutan. Baiklah, isi kandungan yang pertama yaitu apakah itu pantun. Murid-murid akan diperkenalkan dengan pengenalan dan juga definisi pantun. Yang kedua, jenis-jenis pantun. Murid-murid akan diperkenalkan dengan beberapa jenis pantun seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun adat, pantun kasih sayang, dan sebagainya. Dan isi kandungan yang ketiga, bentuk-bentuk pantun. Murid akan mengetahui beberapa bentuk-bentuk pantun seperti pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, dan juga pantun 8 kerat. Isi kandungan yang keempat yaitu cara membaca pantun. Murid-murid akan mengetahui cara-cara untuk membaca pantun yang betul mengikut berdasarkan panduan yang telah diberikan. Isi kandungan yang kelima yaitu cara membina pantun. Murid-murid juga akan diberi tunjuk ajar cara-cara untuk membina pantun yang betul. Yang keenam, kuis pantun. Setelah murid-murid diperkenalkan dengan jenis-jenis pantun, bentuk-bentuk pantun, cara membaca pantun, dan cara membina pantun, murid-murid akan menjawab dua kuis pantun yang telah kami sediakan berdasarkan link WordWall. Yang seterusnya, latihan pengukuhan pantun, di mana murid-murid akan diberikan beberapa rangkap pantun dan mereka perlu mengenal pasti cara membaca pantun mengikut panduan yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah rumusan. Guru akan memberikan sedikit rumusan yang ringkas berkaitan dengan topik pembelajaran. Seterusnya, apakah itu pantun? Apakah itu pantun? Pantun merupakan bentuk puisi tradisional yang terdiri daripada 4 baris serangkap. Pantun juga biasanya mempunyai 4 perkataan sebaris yang mempunyai rima ebi-ebi
dengan beberapa variasi dan pengecualian. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua, yaitu rangkap pembayang dan rangkap maksud. Jenis-jenis pantun, nasihat, Pantun nasihat. Pantun nasihat senang untuk dikenali kerana menyampaikan maksud dalam bentuk teguran ataupun nasihat. Pantun jenis ini bertujuan untuk memberi nasihat ataupun pengajaran. Contoh pantun nasihat ialah: kayu cendana di atas batu sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda buruk memang terbuang. seterusnya pantun teka-teki. Pantun teka-teki. Pantun ini bertujuan untuk berseronok dengan menduga seseorang. Pantun teka-teki yang memerlukan jawapan merupakan alat untuk menggerakkan cara berfikir secara spontan atau membina kemahiran berfikir dengan cepat dan tepat. Kelip-kelip disangka api, kalau api di mana puntungnya. Hilang gaib disangka mati, kalau mati di mana kuburnya. Seterusnya pantun adat. Baiklah, pantun adat. Pantun adat memfokuskan kepada isi yang cuba disampaikan adalah lebih mendalam dan serius berbanding dengan pantun-pantun yang lain. Pantun ini membicarakan persoalan tentang adat-adat yang berkaitan dengan norma-norma adat, peraturan atau undang-undang dan persoalan agama yang berkaitan dengan keesaan Allah dan balasan pada hari kemudian. Contoh pantun adat ialah: ikan berenang di dalam lubuk, ikan belida dadanya panjang. Adat Pinang pulang ke tampuk, adat sirih pulang ke gagang. Seterusnya pantun agama. Pada halaman ini, kami juga menerangkan tentang pantun agama. Pantun yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keagamaan, dan pantun ini juga berisi perintah, larangan, dan teguran berkaitan keagamaan. Kami juga memberikan contoh satu rangkap pantun agama agar murid-murid mengetahui bagaimana jenis pantun yang dikatakan pantun agama. Seterusnya pantun jenaka. Baiklah, halaman yang seterusnya pantun jenaka. Pantun yang bertujuan untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar. Boleh juga dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dan tidak menyinggung perasaan sesiapa. Kami juga memberikan contoh satu rangkap pantun jenaka, yaitu: tanam jerangau di bukit tinggi, mati dipijak anak badak. Melihat sang bangau sakit gigi, gelak terbahak penghulu katak. Murid-murid bukan sahaja dapat mengetahui apa maksud pantun jenaka, tetapi mereka juga dapat mencuba melakukan pantun tersebut mengikut intonasi yang sesuai. Seterusnya ialah pantun kasih sayang. Seterusnya, pantun kasih sayang. Pantun kasih sayang biasanya mengandungi unsur-unsur perasaan seperti sayang, rindu akan seseorang. Maknanya, pantun kasih sayang ini biasanya digunakan untuk meluahkan rasa kasih sayang atau rindu kepada seseorang yang kita inginkan. Contohnya, buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa, kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Kembali ke halaman utama. Seterusnya ialah bentuk-bentuk pantun, yaitu pantun dua kerat. Seterusnya, pantun dua kerat. Bentuk pantun dua kerat ini melibatkan pantun yang mempunyai dua baris, yaitu baris pertama adalah pembayang dan baris kedua adalah maksud. Dan kalau kita lihat
pantun 2 kerat ini, setiap baris mempunyai 8 hingga 11 suku kata. Misalnya, banyak orang, banyak ragam, 8 suku kata. Dan seterusnya, rima akhir bagi pantun 2 kerat ini ialah iaitu terima kasih daun keladi. Ada masa berjumpa lagi. Dan juga setiap baris ini mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan. Baiklah, seterusnya pantun 4 kerat. Pantun ini melibatkan pantun yang mempunyai 4 baris dalam serangkap pantun, yang mana 2 baris pertamanya adalah pembayang dan 2 baris selepasnya adalah maksud. Dan juga setiap baris biasanya mengandungi 8 hingga 12 suku kata. Misalnya, semoga, diiringi, restu ilahi, 12 suku kata. Dan juga setiap baris mempunyai 4 hingga 5 perkataan. Misalnya, buah cempedak di luar pagar, 5 perkataan. Dan biasanya rima akhir bagi pantun 4 kerat ini ialah ataupun ebi. Dan misalnya pantun 4 kerat ni kita boleh lihat sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Assalamualaikum kami ucapkan, semoga diiringi restu ilahi. Maknanya pantun yang di sini ni merupakan salah satu pantun yang termasuk dalam budi bahasa, iaitu apabila kita menggunakan pantun untuk menyampaikan ataupun memulakan suatu kata, menyampaikan kata permulaan. Kata permulaan iaitu Assalamualaikum kami ucapkan, semoga diiringi restu ilahi. Pantun 6 kerat. Bentuk pantun ialah mempunyai 3 rangkap, mempunyai 6 baris bagi setiap rangkap, jumlah perkataan antara 4 hingga 5 perkataan sebaris, terdiri daripada 8 hingga 12 suku kata. Rimanya ialah ABC. Bentuk pantun adalah terikat. Contoh pantun 6 kerat. Jalan kaki berbatu-batu, pergi mencari si anak kuda. Lepas lari, terus hilang. Ingatlah pesanan cikgu, tuntut ilmu selagi muda. Bila tua, barulah senang. Kembali. Kembali. Yang seterusnya, cara membina pantun. Cara membina pantun 2 kerat. Langkah yang pertama ialah menulis maksudnya terlebih dahulu pada baris yang kedua. Setelah dipastikan baris maksud ini sempurna, barulah kita memilih kata-kata sebagai pembayang, yaitu pada baris yang pertama. Yang seterusnya, kita perhatikan bunyi suku kata terakhir bagi baris kedua dan samakan dengan suku kata terakhir bagi baris yang pertama. Pantun 2 kerat mempunyai 2 baris, yaitu baris yang pertama dan baris yang kedua. Baris yang pertama bermaksud pembayang. Baris yang kedua pula bermaksud maksud. Contohnya, terima kasih daun keladi, ada masa jumpa lagi. Yang kedua, ada ubi, ada batas, ada budi, boleh dibalas. Contoh yang ketiga pula, sebab pulut santan binasa, jangan dilupa orang berjasa. Membina pantun 4 kerat. Berikut merupakan cara membina pantun 4 kerat. Langkah pertama ialah dengan menulis maksudnya terlebih dahulu, yaitu baris ketiga dan baris yang keempat. Baris ketiga dan baris keempat adalah isi cerita yang hendak disampaikan. Setelah
dua baris maksud ini sempurna, barulah kita memilih kata-kata sebagai pembayang, yaitu pada baris pertama dan yang baris kedua. Yang seterusnya, kita perhatikan bunyi suku kata terakhir bagi baris pertama dan baris yang ketiga adalah sama, manakala bagi baris yang kedua adalah sama dengan baris yang keempat. Di dalam pantun 4 kerat, baris yang pertama dan baris yang kedua merupakan pembayang, manakala baris yang ketiga dan baris yang keempat ialah maksud. Contohnya, baris yang pertama mempunyai suku kata terakhir kan, manakala baris yang ketiga juga harus mempunyai suku kata terakhir kan. Contohnya, tahniah kawan kami ucapkan pada baris yang ketiga, manakala pada baris yang kedua suku kata terakhir ialah ta, manakala ayat yang keempat ialah menang pertandingan reka cipta. Contoh pantun yang dibina dengan lengkap adalah masak cendawan bersama lokan dimakan dengan roti pita. Tahniah kawan kami ucapkan menang pertandingan reka cipta. Kembali. Dan tekan kuis pantun. Terdapat 2 kuis pantun yang telah disediakan. Kuis yang pertama dan kuis yang kedua. Berikut merupakan pautan kuis pantun bagi pantun yang pertama. Cara bermain kuis pantun dalam aplikasi Woodworld. Yang seterusnya ialah pautan bagi kuis yang kedua. Cara bermain kuis pantun yang kedua. Kembali ke halaman utama dan membuat latihan pengukuhan pantun. Tandakan lenggok bacaan pantun tersebut. Baiklah, pada halaman ini, jom tandakan lenggok bacaan pantun mengikut panduan. Murid-murid akan dikehendaki untuk menjawab soalan di mana arahan soalannya adalah murid-murid dikehendaki untuk menentukan tanda lenggokan bacaan pantun yang sesuai berdasarkan panduan bacaan pantun yang telah diberikan. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat 3 soalan yang terdiri daripada serangkap pantun. Jadi, murid-murid akan diminta untuk menandakan lenggokan bacaan pantun yang sesuai berdasarkan panduan bacaan pantun yang diberikan. Kesimpulannya, semoga semua guru bahasa Melayu boleh menggunakan bahan bantu mengajar ataupun bahan bantu belajar ini untuk memudahkan, menambah keseronokan dan menambah keberkesanan PDP Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dan guru boleh menggunakan BBM ini untuk PDP kemahiran bahasa maupun seni bahasa. Maka dengan ini diharapkan semua anak didik guru yang menggunakan BBM ini boleh mencapai objektif dan kriteria kejayaan dalam PDP yang telah ditetapkan oleh guru tersebut. Dan juga diharapkan dengan BBM ini, seseorang boleh mengenali khazanah pantun Melayu kita, kerana tak kenal maka tak cinta. Dengan itu kita juga boleh memupuk perasaan cinta akan budaya Melayu ataupun akan pantun Melayu, agar pantun Melayu tak lekang dek hujan, tak laput dek zaman. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dali. Sekian dan terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Kami harapkan bahawa BBM ini boleh digunakan secara meluas dan juga membawa faedah kepada semua guru serta anak didik guru.